Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan topik pilihan kami, iaitu topik 4, Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia dalam isu faktor-faktor permasalahan kesepaduan kaum di dalam Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan dan masing-masing akan membentangkan bahagian yang telah diberikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam topik 4, CTU 554, Penghayatan Etika dan Peradaban, kita telah belajar tentang pemantapan kesepaduan nasional melalui etika dan peradaban. Dalam topik ini, dapat kita lihat bahawa kepelbagaian kaum telah menimbulkan pelbagai cabaran kepada sesebuah masyarakat seperti yang ada di Malaysia. Ini adalah kerana setiap kaum mempunyai peradaban, pemikiran dan praktis yang berbeza-beza. Namun, hidup bermasyarakat melahirkan keperluan untuk hidup berdamai antara satu sama lain yang membawa kepada kesepaduan nasional yang dapat kita lihat pada hari ini, dan ianya perlu terus dikekalkan dan dimantapkan. Ianya dicapai melalui 3 rangkaian proses yang bergerak serentak dipacu oleh 3 motivasi, iaitu perpaduan yang diidamkan, kesepaduan yang dicapai dan penyatupaduan yang diusahakan. Dalam pembentangan ini, kami daripada Kumpulan 4 akan mengulaskan tentang isu-isu faktor-faktor permasalahan kesepaduan kaum di Malaysia. Media sosial merupakan satu platform yang memberikan pelbagai kebaikan kepada semua golongan, tidak kira dari golongan kanak-kanak maupun dewasa. Ini adalah kerana ia dapat digunakan untuk melakukan pelbagai perkara seperti mendapatkan info, juga menjadi sebagai medium komunikasi dan juga menjadi sebagai medium untuk melakukan urusan jual beli. Namun, di setiap kebaikan juga sudah tentu ada kelemahannya. Media sosial dapat memberikan kesan buruk jika ianya disalahgunakan. Antaranya, penyalahgunaan media sosial dapat menimbulkan ancaman perpaduan kaum di Malaysia. Sehingga kini, kita dapat lihat bahawa kaum-kaum di Malaysia belum lagi sepenuhnya dapat bersatu secara 100%. Terdapat masih banyak pergaduhan maupun perselisihan faham di antara kaum di era yang moden ini. Ini adalah kerana tidak jarang kita lihat pergaduhan antara kaum yang terjadi di media sosial seperti di Facebook, TikTok, Instagram dan juga Twitter. Ini terjadi apabila seseorang yang tidak bertanggungjawab memuat naik sesuatu yang boleh membawa fitnah kepada kaum lain dan juga dapat membawa pergaduhan dan lebih teruk lagi sehingga menghina agama lain. Oleh kerana perkara yang dimuat naik tersebut, orang lain percaya dengan bulat-bulat sehingga menimbulkan makian, bahasa yang kasar dan juga caci mencaci. Sedangkan pula sudah terang lagi bersuluh telah dinyatakan di dalam Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya membawa kepada penyesalan." Selain itu, kita dapat lihat juga apabila seseorang individu membuat salah, maka semua bangsanya akan turut dihina. Sebagai contoh, seorang pemuda yang berbangsa Cina melakukan jenayah. Maka, di dalam ruangan komentar tersebut, timbullah pelbagai komentar daripada netizen ataupun rakyat yang menghina dan juga memukul rata semua orang yang berbangsa Cina. Walhal, perbuatan yang tidak baik tersebut adalah disebabkan oleh individu dan bukan bangsa. Oleh kerana itu, media sosial seharusnya digunakan dengan baik, berwaspada dan juga digunakan secara matang agar tidak timbulnya pergaduhan, perselisihan faham dan juga penghinaan di antara kaum, agar rakyat dapat hidup dengan keadaan yang harmoni dan sejarah peristiwa 13 Mei 1969 tidak akan berulang. Sekian dan terima kasih. Tanggal 13 Mei 1969 telah berlakunya rusuhan kaum yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan, hilang rasa percaya dan kemusnahan harta benda. Negara ini dipecah perintah oleh penjajah British dengan dasar pengelompokan etnik sehingga terpisah melalui identiti sosio-budaya. Orang Cina menetap di kawasan Lombong, Biji dan Pekan-Pekan, orang India di ladang-ladang getah, manakala orang Melayu terpuruk di kampung. Peristiwa 13 Mei adalah mercu tanda kegagalan hubungan komunal negara ini. Banyak faktor mengapa terjadinya 13 Mei 1969. Antara faktor
utama yang memicu tragedi ini ialah berikutan pengumuman Keputusan Pilihan Raya Umum PRU pada 10 Mei 1969 berarakan kemenangan sebagai pencetus provokasi besar yang membakar kemarahan kaum Melayu sebahagian etnik Cina yang berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan mereka menyapu bersih kerusi di Kuala Lumpur. Jeritan, makian, sumpah seranah adalah ramuan mujarab bagi dua pihak yang semakin menipis kesabaran. Ketika orang Melayu berkumpul di rumah Menteri Besar Selangor dalam keadaan bersemangat itu dengan senjata tajam, bergentayangan cerita-cerita tentang kebiadaban segelintir orang Cina tersebar dan memulakan babak-babak rusuhan. Tragedi tercetus dengan Kuala Lumpur mula menjulang asap dan api kemarahan, pembunuhan dan keadaan yang panik mewabak dengan pantas. Kuala Lumpur tidak terkawal, maka perintah berkurang diadakan oleh kerajaan. Juga Majlis Keselamatan Negara telah ditubuhkan di bawah Tun Abdul Razak sebagai pengarahnya. Tragedi 13 Mei yang telah mengorbankan nyawa dan memusnahkan harta benda telah memberikan banyak pengajaran kepada negara kita. Namun, semakin lama jarak masa, maka ianya semakin dilupakan, terutamanya oleh generasi muda dan pemimpin yang bertunjangkan etnosentrism. Dasar Ekonomi Baru DEB telah digubal untuk merapatkan jurang ekonomi Melayu dan bukan Melayu. Langkah-langkah pencegahan diatur untuk mengekang suara perkauman kerana negara berbilang kaum ini sangat rapuh kesepakatan kaum. Baiklah, kita akan teruskan dengan permasalahan kesepaduan kaum di Malaysia yang ketiga, iaitu daripada segi perbezaan budaya, agama dan juga adat. Perpaduan masyarakat bukanlah hanya sekadar menjadi simbol kesepaduan kaum saja, namun ia merupakan tonggak utama kepada kesejahteraan serta kestabilan negara pada hari ini, terutama daripada segi aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Seperti yang kita semua sedia tahu, perbezaan ini ibarat bilah bermuka dua, di mana ia mampu untuk mencetuskan konflik di antara kaum selain daripada memperkenalkan Malaysia di pesada dunia. Isu pertama yang boleh dibangkitkan adalah rakyat Malaysia kurang kefahaman mengenai sensitiviti kaum antara satu sama lain. Sebagai sebuah negara multi-etnik, perbezaan persepsi daripada kaum-kaum yang berlainan ini bukanlah suatu perkara yang baru. Sikap kurang kewaspadaan dan dalam pertuturan juga dalam membangkitkan isu-isu semasa oleh sesebuah kelompok masyarakat yang kurang cakna terhadap isu sensitif ini melemahkan asas perpaduan dan merenggangkan hubungan di antara kaum. Isu kedua yang dapat dibangkitkan daripada permasalahan ini adalah daripada segi rakyat Malaysia yang kurang cakna dalam membuat kaji selidik sebelum menyatakan sesuatu, terutamanya daripada generasi muda yang cepat bertindak ataupun bertutur tanpa membuat sebarang kajian di belakang yang akan menyebabkan situasi bertambah buruk di antara perpaduan kaum. Sebagai contoh, isu-isu sensitif yang disentuh adalah seperti isu sekolah vernacular, isu bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan serta isu kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara. Selain daripada itu, prasangka yang wujud antara kaum akibat daripada perbezaan agama, budaya dan adat ini menyebabkan salah satu faktor untuk kepada permasalahan kesepaduan kaum di negara ini. Hal ini menyebabkan kesukaran bagi setiap pihak untuk berkomunikasi antara satu sama lain akibat wujudnya sikap prasangka ini, terutama dalam kalangan masyarakat yang mempunyai pegangan agama, adat istiadat serta budaya hidup yang berlainan. Sebagai contoh yang boleh kita ambil secara mudah, seperti masyarakat Melayu yang menganuti agama Islam selalunya bermurah hati untuk bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Sedangkan amalan ini merupakan satu pegangan ajaran agama yang dituntut dalam Islam. Namun begitu, agama lain, pada mereka yang menganuti agama lain, mereka akan mempunyai prasangka bahawasanya masyarakat Melayu ini adalah masyarakat yang murah hati ataupun masyarakat Melayu ini merupakan masyarakat yang kaya. Salam sejahtera, saya Magdalene Marcelus akan meneruskan isi selanjutnya, iaitu Sekolah Vernacular Punca Perpecahan Kaum. Hal ini kerana fasa kebangsaan Malaysia itu tidak akan digapai sekiranya terdapat sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga Tamil yang bercanggah dengan penyertaan satu bangsa, satu hala tuju dan satu matlamat. Pada saat ini, di negara kita, Malaysia sebagai contoh, sekolah vernacular Cina mengambil nilai-nilai daripada negara lain seperti Taiwan yang mengenepikan nilai tempatan, sedangkan negara inilah yang mereka pijak dan cari makan. Selain daripada itu, hak Melayu dan Bumi Putera pula dijahanamkan dan dicaca merbakan. Sebagai contoh,
pinjaman MARA sudah boleh ditakluki oleh pihak selain Melayu Bumiputera dan MRSN yang kini sudah boleh diterajui oleh kaum-kaum lain. Seterusnya, institusi ekonomi Melayu seperti Khazanah dan Islam dan juga tabung haji sudah diserapkan dengan kaum Cina dan terdapat pula usaha untuk mencinakan sebahagian daripada institusi ini. Pernyataan yang mengatakan sistem vernacular adalah punca perpecahan kaum mendapat sokongan daripada pelbagai pihak. Antaranya tokoh politik seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan bahawa sekolah Cina dan Tamil adalah penghalang kepada perpaduan nasional dan sebaiknya perlu mewujudkan satu sistem sekolah sahaja. Selain itu, golongan diraja seperti Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Johor, golongan ulama dan intelektual negara seperti Tan Sri Harusani Zakaria, Mufti Perak dan Profesor Emeritus Tan Sri Koo Kei Kim, pakar sejarah Universiti Malaya, bersependapat sekolah hendaklah mempunyai satu aliran sahaja yang menggunakan bahasa kebangsaan untuk mewujudkan perpaduan kaum. Konklusinya, sekolah vernacular secara langsung menerapkan sentimen-sentimen perpecahan kaum dengan mengenepikan nilai kebangsaan yang mampu menyebabkan ketidaksepadan antara rakyat Malaysia. Presiden Soekarno, mantan Presiden Indonesia, yang menyatakan terhadap kaum Cina, sekiranya mau kekal di Indonesia, mereka harus berbudaya Indonesia dan menjadi bangsa Indonesia. Oleh itu, Malaysia haruslah jadikan contoh ini sebagai teladan sekiranya ingin memantapkan lagi kesepaduan di kalangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfazli Wan. Seterusnya saya akan membincangkan tentang solusi terhadap pemantapan kesepaduan nasional negara. Melihat daripada isu-isu yang timbul dalam pemantapan kesepaduan nasional negara, Malaysia telah datang dengan beberapa solusi dan usaha untuk membendung dan memantapkan kesepaduan antara kaum di Malaysia. Perkara ini dapat dilihat melalui 3 tunas utama, iaitu matlamat diidamkan, realiti telah dikecapi dan usaha berterusan. Pertama sekali, perpaduan matlamat diidamkan ini bermaksud negara kita ingin mencapai perpaduan dengan meletakkan objektif atau matlamat untuk digapai. Seperti contoh, sukan menyatukan rakyat, yang mana bukti dapat dilihat apabila semua kaum di negara kita tidak mengira bangsa bersama-sama bersorak dan meraihkan kemenangan yang diraih oleh atlet dalam mana-mana sukan seperti bola sepak, badminton dan lain-lain. Antara contoh lain seperti rumah terbuka, cuti umum dan sebagainya. Kedua, kesepaduan hendaklah dikecapi dengan realiti. Ini bermaksudkan adalah mencapai keamanan, kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Haruslah dikekalkan dan elakkan defisit sosial yang boleh menghakis kesepaduan seperti krisis ekonomi, rasuah dan lain-lain. Oleh itu, antara usaha yang negara kita telah laksanakan adalah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia agar ianya dapat melahirkan sifat kesepaduan antara rakyat. Dan akhir sekali, penyatu paduan yang mana usaha hendaklah berterusan. Hal ini dapat dilihat dalam usaha masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial dengan pelbagai cara. Seperti contoh, sewaktu PKP, semua orang di Malaysia bersama-sama membantu sesama sendiri untuk memerangi COVID-19. InsyaAllah, sekiranya langkah-langkah ini dipraktikkan, kesepaduan kaum itu mampu dicapai dan memantapkan lagi keharmonian negara. Setelah melihat dan mendengar pembentangan daripada rakan saya sebentar tadi, dapat kita lihat bahawa masih terdapat banyak sebab yang menjadi punca permasalahan kesepaduan kaum di Malaysia. Hal ini tidak dapat dielakkan kerana hidup berbilang kaum di dalam satu komuniti akan menyebabkan percanggahan ideologi yang membawa kepada pergeseran antara kaum. Namun begitu, setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Begitu juga dengan isu permasalahan kesepaduan kaum di Malaysia. Tambahan pula, seperti dua sisi siling yang sama, walaupun terdapat pergeseran kaum yang berlaku di Malaysia, kerap juga dapat kita lihat kerjasama dan kesepaduan kaum di Malaysia. Sebagai contoh, perayaan pelbagai kaum dan bangsa di Malaysia turut diraikan oleh kaum lain di Malaysia. Contoh lain yang dapat kita lihat adalah komuniti masyarakat berbilang kaum yang saling membantu di saat kesusahan. Akhir kata, marilah kita masyarakat berbilang kaum bersama-sama menghadapi cabaran ini dan berusaha menuju ke arah kesepaduan nasional yang mantap. Itu sahaja daripada kami kumpulan 4. Sekian, terima kasih.